Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini cikgu akan mengajar murid-murid sekalian cara bagaimana untuk merekod bahan bacaan di dalam rekod bacaan nilam di dalam Google Form. Pertama, murid perlu copy paste link Google Form. Okey, kita paste di sini, tekan enter. Akan keluar paparan sedemikian. Rekod bacaan nilam SMK Cermin tahun 2022. Okey, jadi terdapat maklumat-maklumat yang wajib diisi oleh pelajar. Kalau yang berwarna ada tanda bintang ini, maksudnya wajib diisilah. Masukkan alamat email murid-murid. Okey, yang ini sama ada murid-murid boleh gunakan email akaun biasa ataupun juga boleh juga gunakan ID delima murid-murid. Okey, masukkan nama penuh. Ini perlu di type dengan huruf besar. Okey, masukkan nama kelas murid-murid. Okey, contoh. Okey, tarikh. Tarikh mungkin murid-murid boleh letakkan tarikh murid baca buku, murid baca bahan bacaan ataupun juga tarikh murid mengisi Google Form. Jadi cikgu letakkan tarikh pada hari inilah 2 Julai tahun 2022. Setelah semua maklumat telah diisi, tekan next. Okey, maklumat yang seterusnya yang perlu diisi adalah maklumat bahan bacaan. Masukkan nama judul atau tajuk bahan bacaan. Jadi cikgu masukkan buku yang dipilih oleh cikgu pada hari ini adalah sebuah buku bukan fiksyen yang bertajuk Panduan Pengacaraan Majlis dan Pengurusan Majlis Rasmi. Masukkan nama judul. Kemudian pilih pilihan bahasa. Okey, di sini murid-murid boleh memilih bahasa Melayu, bahasa Inggeris, lain-lain sekiranya murid-murid membaca buku bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Jadi cikgu baca buku bahasa Melayu, cikgu tekanlah bahasa Melayu. Masukkan tahun terbitan. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2019. Kita perlu juga letakkan nama pengarang. Okay, masukkan nama pengarang. Dr. Haji Muhammad Razak bin Muhammad Nordin. Okey, penerbit. Okey, buku ini diterbitkan oleh Seri Saujana Marketing. Okey, kita isi ke semua maklumat-maklumat yang diperlukan. Kita tekan next. Okey, maklumat seterusnya adalah jenis bacaan. Okey, murid boleh memilih sama ada buku fiksyen, buku bukan fiksyen, bahan bukan buku ataupun juga bahan digital. Okey, katakan tadi cikgu membaca buku bukan fiksyen, jadi cikgu akan tekan di sini buku bukan fiksyen. Sebelum tu cikgu nak terangkan dulu apa dia buku fiksyen dan apa juga buku bukan fiksyen. Apa beza kedua-dua buku ini? Okey, buku fiksyen sekiranya murid-murid membaca buku cerita binatang, cerita rakyat, mungkin cerita khayalan, cerita dongeng, cerita teladan. Buku ini dikategorikan sebagai buku fiksyen. Manakala buku bukan fiksyen, sekiranya murid-murid membaca buku yang berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta. Selain daripada itu, murid juga boleh memilih bahan bukan buku. Nanti cikgu akan tekan back semula lah. Okay, katakan kita murid memilih bahan bukan buku, tekan next. Murid boleh memilih sama ada dia membaca jurnal, laporan, majalah, risalah, brosur, artikel, rencana, peta, cerpen, katalog, buletin, carta, poster, komik dan sebagainya lah. Okay, lagi murid-murid boleh pilih lah yang mana satu. Ini kategori bahan bukan
buku. Cikgu tekan back semula. Selain itu, murid juga boleh membaca bahan digital. Okey, kita tekan next. Okey, di sini murid perlu memasukkan alamat URL jika bahan bacaan diambil melalui internet. Jadi, cikgu tekan back semula. Tadi cikgu katakan cikgu membaca buku bukan fiksyen. Jadi, cikgu klik di sini. Cikgu tekan next. Okey, cikgu kena masukkan bilangan muka surat. Okey, bilangan muka surat 304. Sekiranya murid-murid membaca buku fiksyen dan buku bukan fiksyen, murid-murid perlu masukkan bilangan muka surat. Okey, kita tekan next. Okey, seterusnya adalah bahagian rumusan yang perlu diisi oleh murid-murid. Rumusan ini wajib diisi ya. Jadi murid-murid boleh memberi sinopsis secara ringkas. Okey, cikgu type lah di sini. Buku ini memuatkan panduan-panduan untuk menjadi pengacara majlis. Okey, buku ini terbahagi kepada 13 bab. Yang merangkumi peranan pengacara majlis dan kriteria pengacara yang baik. Selain itu, buku ini mengandungi teknik menulis teks pengacara majlis kita berikan sinopsis secara ringkas lah. Okay, selepas murid menulis sinopsis ataupun dah isi bahagian rumusan, murid-murid boleh tekan butang next. Okey, murid-murid harus mengisi aktiviti pengayaan. Okey, aktiviti pengayaan ni apa aktiviti dilakukan oleh murid selepas pembacaan ataupun semasa lah. Mungkin murid ada membuat meja, mungkin ada juga ada yang melukis, ada juga yang komen, membuat catatan dan lain-lain. Okey, katakan di sini cikgu pilih, cikgu kata cikgu buat catatan lah. Okey, aktiviti lain-lain ini perlu diisi sekiranya murid memilih lain-lain. Okey, setelah selesai mengisi kesemua maklumat yang diperlukan, murid-murid bolehlah menekan butang submit. Jadi selesailah satu bahan bacaan. Jadi murid-murid perlulah mengikuti langkah yang sama sekiranya murid-murid memilih bahan bacaan yang lain, contohnya seperti buku fiksyen, bahan bukan buku dan termasuk juga bahan digital. Okey, sekian, terima kasih.